Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Siapa yang boleh bagi respon? Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okay, baik. Terima kasih. Okay. Dulu saya pernah buat kelas ni tapi terhenti sekejap. Sekejap. Dan sempena cuti sekolah ni dan sempena pertandingan yang akan diadakan oleh pihak kementerian, di mana mungkin bulan 7 akan bermula pertandingan scratch di peringkat negeri. Dan siapa yang lepas di peringkat negeri akan masuk ke peringkat kebangsaan. So di sini mungkin saya My nak edit rosak tu nak berkongsi. tutup. Boleh Okey. Boleh. Baik, untuk pembelajaran Scratch ni saya menggunakan aplikasi apa ni, CS First Saya menggunakan pertandingan CS First. Sekejap saya bagi dia punya URL dia. Okey, CS First. Mungkin siapa yang pernah dengar taklif bengkel saya yang sebelum ni, dia tahu yang aplikasi CS First ni. Okey, baik. Kamu tak perlu pergi ke laman web tu, tapi kamu kena pergi, saya akan bagi satu account. Tapi sebelum kamu dapat account tu, kamu kena daftar dahulu dekat link pendaftaran yang saya ada bagi dalam kelas grup Telegram tu. Dah daftar belum dalam apa ni, Google Form yang saya bagi dekat grup Telegram? Saya ada bagi dekat chat tu. Semua minta pergi dekat bahagian chat dan klik pada link pendaftaran kelas Scratch. Saya bagi masa 2 minit bagi yang belum. Yang dah tak apa, tunggu jap. Ke dah ada yang dah daftar belum? Kalau macam kat sini baru 22. Okey, sebab dengan nama yang kamu masukkan dalam pendaftaran tu, saya akan buatkan dia account CS First. Saya akan buat account CS First. Okey, saya rasa semua dah daftar kan? Baik, bagi saya masa 2 minit untuk saya masukkan dalam account CS First Okey, baik. Ah, saya bagi link ni Sekejap saya bagi link dulu. Okey, saya masukkan dalam bahagian chat. Semua pergi dekat bahagian chat. Semua pergi dekat bahagian chat Google Meet. Saya ada bagi link csfirstwithgoogle.com/sign-in Z4GQF2B tu. Kamu semua tekan link tu. Kemudian dia akan minta apa ni, ID dengan password. Okay, ID dengan password. So ID dengan password tu adalah ini. Saya try Boleh tak? Okay. So macam yang ID tu nombor, yang goodbye masa tu adalah password. ID tu adalah nombor. Kemudian yang password tu adalah macam perkataan goodbye semua tu. Okay. Okay, tak apa. Okay, kamu tengok dulu. Okay, saya akan mulakan kelas saya. Perkongsian berkenaan dengan CS First untuk memudahkan kita belajar tentang Scratch. Tentang Scratch.
Baik, saya akan mula dengan CS first. Saya teacher. Okay. Curriculum. Okay. Kita akan mula dengan characterization. Characterization. CS first ni adalah satu kurikulum yang mana memudahkan kita untuk belajar tentang CS, tentang Scratch, tentang Scratch. So untuk hari ini kita akan mula dengan pembelajaran pengenalan berkenaan dengan karakter. Kemudian kita nak gerakkan karakter kita. Kemudian kita nak tambah seseorang dalam karakter kita. Dan kemudian kita nak masukkan objek. Nak masukkan objek yang kita nak masukkan objek lah pada karakter kita. Baik, karakter ni apa? Karakter ni ialah ni. Karakter ni adalah sprite. Karakter ini adalah sprite. Okay. So ini adalah kod yang kita akan belajar hari ini, iaitu think when green flag, click, go to X and go to Y, glide, wait for 1 second, clear graphic, change, show and hide. Ini adalah kod yang kita akan belajar pada hari ini. So esok kita akan belajar kod yang lain pula. Okay. Okay, ini dia kita punya objektif kita lah. Objektif kita pada hari ini. Nak buat apa? Buat pengenalan karakter. Apa itu karakter? Nanti kita akan belajar. Nak gerakkan karakter tu. Nak tambah seseorang pada karakter. Dengan nak menambahkan objek pada karakter kita. Okay, baik. So, apa itu karakter? Karakter itu ialah sprite. Saya menggunakan Scratch 3.0. Scratch ni dia dah dia ada versi 1. Rasa version 1 tu dah tak ada kot. 2.0 dengan yang sekarang ialah 3.0. So yang 3.0 ni yang macam ni lah. So cara untuk awak pergi ke Scratch ni senang je. Awak pergi dekat Google, type SCRATCH kan. Ni Scratch ni. And then enter. So dia akan berada di atas sekali. Dia akan keluar macam ni lah. So kalau macam siapa yang keluar tiba-tiba dalam bahasa Melayu ke ataupun bahasa Indonesia ke, jadi macam tak berapa nak faham lah. Macam saya dah biasa dengan bahasa Inggeris, tiba-tiba keluar bahasa Indonesia ke bahasa Melayu agak kekok sikit. So boleh tukar dekat sini. Tukar bahasa pergi kepada English. Dia akan tukar. Okay. So pergi pada start creating. Start creating. Jangan risau kalau saya terlaju sebab yang kelas ni dia record. Saya record. So nanti saya akan upload ke YouTube, jadi awak boleh tengok balik. So apa itu karakter? Karakter ialah ini. Ini dia karakter, iaitu sprite. Sprite. So macam mana kita nak tukar sprite? Macam kucing ni asyik kucing je, tak ada lain ke? So kita boleh tukar sprite. Boleh tukar sprite. Dekat sini sprite dia. Kita boleh choose a sprite. Kita boleh lukis sprite kita. Kita boleh surprisekan ke. Kita boleh upload sprite sebagainya. So, kalau macam kita tekan ni, choose a sprite ni, dia akan keluar pelbagai karakter-karakter. Objek dan sebagainya lah. So ada yang ini. Ada yang ini. Yang ini. So kalau kita guna mouse kita ni kan, kita ala dekat yang AB ni, nampak dia bergerak-gerak. So maknanya dia punya kostum maknanya karakter dia tu bukan setakat ada satu macam ni saja. Dia ada yang macam ni, ada yang ke bawah, ada yang ni, maknanya dia ada lebih daripada satu karakter. Nanti saya akan tunjukkan maksud saya itu. Kalau macam kita halakan kepada Amon ni, dia tak bergerak, maknanya dia ada satu karakter je. Karakter dia ke sana macam tu je. Kalau macam Andy ni, maknanya dia ada empat dia punya pergerakan karakter dia yang kita boleh ubah-ubah dalam kita punya permainan Scratch kita. Okay, baik. So, ni dia. Kita boleh pilih lah mana-mana karakter yang kita nak. Contoh, saya nak ambil yang Andy ni lah. Ambil Andy kan.
So yang kucing ni kita boleh uh, buang dia lah. Okay, ni. Ini contoh karakter. Baik. Dalam satu sprite, dalam satu sprite dia ada apa? Dia ada kod. Bila sprite kita ni berwarna biru, maknanya dia memiliki satu bahagian kod. Ni kod. Ni ada kostum. Ni ada apa? Ada kostum. Kostum dia ada berapa? Ada 4. Dia pegang bola dia belah kanan. Dia dah lontar bola dia. Yang ketiga, macam ni dan macam ni. So kalau macam keempat-empat ni kita boleh gerakkan dia. Kita boleh gerakkan dekat dengan pada kod-kod kat sini. Dan pada karakter kita ni, sprite kita ni, kita boleh masukkan dia sound. Sound. Ni sound. Okey, yang kostum ni kita boleh ubah. Kita nak letak sini, nak pakaikan dia songkok ke, nak tutupkan seluar dia ni ke, pakaikan dia seluar ke apa ke, nak letak logo Malaysia dekat sini ke, boleh. Kita boleh tambah, kita boleh adjust, kita boleh ubah dia punya setiap karakter-karakter tu. Lalu apa? Melalui ni lah. Ni. Okey. Itu saya tak perlu nak terangkan terlalu detail sebab terlalu panjang nanti. Dan ini sound. So sound ni pun kita boleh ubah. Dengan cara tekan pada choose sound. So dia ada banyak sound yang kita boleh pilih. Contoh basketball, bowling, car room. Oh, okey. Okey. Kalau voice. Tu lah. Okey. Tak apa. Okey, baik. Saya pernah ini sprite. Okey. So ada berapa banyak sprite kita boleh masuk? Kita boleh masuk banyak-banyak sprite dekat sini. Kalau kita bawa masuk contoh banana ni, so maknanya kita punya sprite kita ni ada 2. Satu yang ini, satu yang banana ni. So kalau kita nak gerakkan yang Andy ni, kita kena tekan pada Andy ni. Barulah dia akan ada kod dia sendiri. Kalau kita nak gerakkan banana, kita kena tekan pada banana. Barulah kita boleh masukkan kod. Kod ni apa? Arahan-arahan yang mudah. Sprite Scratch ni adalah apa kita panggil satu pengaturcaraan yang paling mudah untuk murid-murid belajar pengaturcaraan sebelum dia belajar lebih tinggi lagi. Okey, baik. So, kita akan mula dengan yang pertama ialah kita introduction to characterization. Choose a character. Itu kita nak masukkan think, speak dengan act. Dengan act. Okey, baik. So, ini kita akan buat. Okey, baik. Saya akan pergi. So, saya rasa hari ni awak tengok dahulu. Nanti lepas habis kelas, awak boleh cuba sendiri. Tak faham, boleh ulang balik rakaman. Okey, baik. Okey. Okey, ini dia introduction to characterization. So, kita boleh next saja. Okey, apa kita nak buat dekat sini? Kita nak apa? Nak bagi dia kita panggil macam apa kita panggil seolah-olah dia sedang berfikir. So apa yang perlu kita buat ialah kita nak macam dekat code ni dia ada motion, dia ada looks, dia ada sound, ada event. Okey, sebelum tu kita kena masukkan dulu dia punya sprite. Karakter. So pilih to sprite. So saya nak ambil yang mana sikit Okey, ambil yang ni D. Ambil yang D ni. Okey, dah ada D. Okey, sekarang ni okay, saya cuba terangkan sikit secara ringkas. Motion ni apa? Okey, motion ni adalah pergerakan. Ni dia. Warna biru ni di move bergerak kan. Kalau kita nak gerakkan dia ni, so kita kena boleh letak motion. Nak pusingkan dia ke kanan ke kiri guna ni.
Untuk yang looks ni apa? Looks ni macam nak bagi dia berkata-kata say lah, say. Tapi say tu dalam bentuk perkataan. Nak bagi dia think. Think maknanya macam berfikir. Okay lah. Nak tukar dia punya apa? Pergerakan dia. Kalau macam ni kan, kostum dia ada berapa? Kostum dia ada 5. Yang pertama macam tu. Yang kedua macam ni. Yang ketiga macam ni. Yang keempat macam ni. Yang kelima macam ni. So kita boleh gerak-gerak. Nanti saya akan gerakkan kostum dia tu. Kemudian sound. Sound ni kita boleh play sound. Kita boleh uploadkan sound kita kat sini. Kita boleh guna suara kita. Ataupun kita boleh guna suara yang ada pada sound. Okey, kita ada events ni. Macam kita nak, lepas kita dah masukkan semua kod-kod kita, kita nak try. Jadi ke tak jadi, so kita boleh guna sama ada bila kita tekan bendera hijau, dia akan gerak kod kita. Kalau dah tekan bendera hijau tapi dia tak bergerak, maknanya kod kita tu ada masalah. Okey. So control ni adalah macam kita kawalan lah. Nak daripada satu kod ke satu kod, kita kena tomak linah orang kata lah, macam berhenti seketika berapa saat. So repeat, mengulang kod-kod tu sebanyak berapa kali. Ulang kod tu selama-lamanya. Ini kita akan guna. Yang sensing ni apa? Sensing ni lah contoh macam apabila sensing ni maknanya apa? Dia macam deria lah, macam sentuhan-sentuhan macam itulah. Itu nanti kita akan belajar lah untuk kelas-kelas yang akan datang. So yang operator ni lebih kepada pengiraan dan sebagainya. Variable kita buat sendiri kod kita, my blocks. Okay. So untuk yang pertama sekali ialah kita nak bagi dia berfikir lah, macam berfikir. So apa boleh buat untuk berfikir ataupun bercakap, kita guna pada perkataan looks. Looks. Ni think. Masukkan think dekat sini. Berapa kali nak letak 3 lah. 3. Okey. Contoh alamak. Masa untuk hantar tugasan dah lebih. Dah terlebih. Okey, so ni apa alasan nak bagi dekat cikgu? Okey. Takkan nak guna alasan yang yang sama. Okey. So sekarang ni kita dah ada 3 kod. So macam mana kita nak gerakkan kod ni? Macam mana? Contoh kita dah letak 3 kod kan, 3 arahan, iaitu arahan seolah-olah dia berfikir. Okey, macam mana nak letak? Kita kena pergi pada control, kawalan. Kat ni, pergi pada events ni. So kita nak guna apa? Adakah kita nak guna bendera hijau ataupun nak guna space? Maknanya bila kita tekan space pada keyboard kita, dia akan bergerak. Okay, contoh biasa orang guna ialah yang bendera hijau ni lah. Okay. So bila kita tekan bendera hijau ni, dia gerak. Okay, dia bergerak. Alamak, apa rasa nak bagi dekat cikgu? Takkan sama kan? Okay. Okay, macam tu. Okay, setakat ni boleh faham tak? Kalau ada yang tak faham, boleh bagi tahu ataupun boleh chat, type dekat bahagian chat. Dan saya akan balas balik. Okay. Okay, lepas tu kan, kita nak mana tadi ya? Ni dia. So ini boleh padam. Ni leave. Okay, kita nak gerakkan dia. Kita nak macam, sekarang ni kan. Kita nak, bila bendera hijau ditekan, kita nak orang ini berada di mana? Orang ini berada di kedudukan di mana? Adakah bila bermulanya tekan bendera hijau ni, dia berada di sini? So kalau berada di sini, di sinilah peranan peranan pada kedudukan. Peranan pada kedudukan. Faham tak maksud saya? Maksud saya macam sesuatu game tu, bila kita tekan game kan. So dia punya contoh-contoh macam game Super Mario. Super Mario.
Okey game Super Mario, bila kita tekan play, Super Mario tu berada di mana? Adakah dia berada di sebelah kiri? Adakah dia berada di atas? Adakah dia berada di sebelah kanan? Tak, dia akan berada di di garisan permulaan. Biasanya di sebelah kiri. Kan? Game Super Mario kan, dia akan berada di sebelah kiri, betul-betul di garisan permulaan, dan dia akan mula ke kanan, bergerak ke kanan untuk menyudahkan tugasan dia. Tak? So kita nak bila kita tekan bendera hijau ni kan, karakter ni berada di mana? Okey, contoh kita nak karakter ni berada di sini. Okey. So dia punya kedudukan dia ialah negatif 190. Ini X. Yang Y negatif 84. Apa maksud X dengan Y ni? Kita nak faham maksud X dan Y ni ialah X sekejap kita type dekat Google X Y sprite S crash. Ada aneh. Sekejap saya okey nak open image in new tab. Okey. Saya rasa boleh nampak kan? Okey. Ke tak berapa jelas. Sekejap saya cari yang yang ini besar sikit ni. Okey So X ni, ini X dan ini adalah X. Okey, yang Y maknanya X ni dia berada dia mendata dan yang Y ni dia menegak. So maknanya ialah bila sesuatu sprite kita ni contoh dia berada di tengah-tengah sini. So dia punya bacaan dia ialah inilah X dia berapa, Y dia berapa. Kalau macam sprite ni dia berada di sini, berada di sini. So dia punya X dia bacaan dia akan berubah dan Y dia tu bacaan dia berubah. Kenapa kita kena tahu bacaan-bacaan ni? Supaya memudahkan untuk kita meletakkan karakter kita tu berada di mana. Berada di mana. So nak tahu kita tak payah nak ambil pembaris, nak ukur tak perlu. Kita just tengok dekat sini. X dia berapa, Y dia berapa. So apakah kod yang kita perlu guna? Ialah kod pada motion, iaitu ni go to X ni. Tak atas ini. Go to X negatif 190 dan negatif 84. Okay, automatic dia dah buat. So kalau macam kita letakkan dia dekat tengah-tengah sini kan. Okey, bila kita tekan bendera hijau, maknanya kita nak mulakan permainan kita. Bila tekan je, automatik dia berada di sini. Faham tak? Ke tak faham? Kalau tak faham, nak tanya boleh tanya dalam chat ataupun boleh buka mikrofon untuk tanya. Okey. Okey. Okey, kemudian kita nak buat apa? Kemudian kita nak buat macam dia bergerak. Contohnya kan, dia berfikir dan dia bergerak. Kita nak dia bergerak ke hadapan. Dia bersini kan, dia bergerak. Sini. So macam mana? So kita guna kod apa? Kita guna kod ni, glide ni, glide. Kita boleh guna glide yang ni. So, dia macam ni kan. Ini tak sini kan. Random position mouse pointer. Okay, cuba kita try dengan random position. So bila kita tekan daripada ni, dia akan okay. Dia berat sana. Faham tak? Random position. Kalau macam mouse pointer, maknanya dekat mana point mouse kita bergerak, di situ dia akan pergi. Contoh saya jap. Kita tengok takkan nak guna sama. So dia akan pergi dekat mana? Okay, contoh saya ulang semula saya letak mouse saya kat sini Dia pergi tak? Nampak tak? Dia ikut
Di situ ada dua pilihan. Sama ada random position. Maknanya random position ni ialah dia nak bergerak ikut suka hati dia lah nak. Contoh dia punya robot, dia punya cakap, okay saya nak gerak. Dia akan bergerak ke atas. So dia akan bergerak ke atas. Bila kita play sekali lagi, dia akan bergerak ke kanan. Itu mana random position. Ikut dia random Random. Random. Kalau ikut mouse pointer, maknanya dekat mana mouse kita bergerak, di situlah dia akan tuju. Okay. So kalau macam kita nak macam apa kita panggil, dia berada di salah satu kedudukan. So kita guna glide ni. Contoh kita nak dia berada di, dia bergerak ke atas bergerak ke atas. So berapakah bacaan dia? Bacaan dia ni 195. Negatif 195 dan Y dia ialah 81. 81. Okey So kita cuba Nanti dia akan bergerak ke atas. Okey, dia akan bergerak ke atas. Nampak? So ini adalah kod yang kita dapat, mana yang kita kena tahulah fungsi dia. Dia akan bergerak ikut random position, dia bergerak ikut mouse kita, ataupun dia bergerak mengikut kedudukan XY yang kita nak, yang kita tentukan. Okey, boleh? Boleh tak ni? Okey, cuba bersuara sikit. Ada seseorang boleh bersuara? Faham ke tak faham? Senyap je. Faham. Faham Faham. Siapa nama tu? Siapa nama? Faham. Siapa nama yang faham tu? Muhammad Fazli Shah. Cuba buka mikrofon. Muhammad Fazli Shah. Boleh? Boleh Okey, bos. Berhenti sekejap 1 minit Berhenti 1 minit. Okey, baik. Okay, untuk yang objektif pertama, introduction to characterization dah make your character move. Kita dah jadikan kita punya sprite kita ni bergerak. Bergerak ikut random position, bergerak ikut mouse dan bergerak mengikut X, Y yang kita tentukan. So, untuk yang objektif yang ketiga ialah kita nak tambah seseorang pada sprite kita. Kita nak tambah seseorang dalam sprite kita something. Okey. Baik, kita cuba untuk yang seterusnya ialah sekarang ni kita dah ada yang ini kan. So kita nak bagi dia couple lah, couple seseorang. So apa yang perlu kita buat? Kita kena letak pilih tambah choose a sprite tambah sprite yang kedua. Okey. So tadi lelaki kan. So kita cari lelaki juga. Okey, berat dan. Okey. Ataupun kita tengok dulu. Nikai. Okay. Princess. Okey. Contohlah kita nak ambil yang ni lah. Ni. 10 dance ni. Okey. Kita ambil ni. Okey, baik. So, saya lupa nak okey, nak terangkan. Ni. Untuk yang ni kan. Mana tadi? Yang ni kan. Kita boleh kecilkan saiz dia. Kita boleh kecilkan saiz dia. Cara dia macam mana? Cara dia ialah tekan ni. Ni ada kalau scratch 3.0 yang saya guna ni, dekat atas ni dia ada macam ni full ini full screen. Sekejap, kat mana dia punya ni size dia ni. Biasa guna 2.0. So bila nak ni rasanya size ni ni size dia ni. Size dia kalau 80 yang kecil lah. Tukar size dia macam ni. 80
Kecilkan lagi lah. Kita buat 60. Buat 65. Okey. Okey. Kenapa dekat sini kosong? Siapa boleh jawab? Kenapa dekat sebelah sini kosong? Tadi kan banyak kod yang saya dah masukkan. Saya masukkan kod apa ni, green flag, things dengan glide to random position. Kenapa sekarang ni dia punya kod dia ni kosong? Siapa boleh jawab? Buka mikrofon dan cuba jawab. Kerana kita masukkan kod untuk satu karakter. Satu karakter apa? Karakter yang sama ke karakter yang berlainan? Karakter yang berlainan. Bagus. Betul. Betul. Siapa nama ni? Shivani Shivani Devi. Betul Betul jawapan dia. Apa ni? Jawapannya adalah betul, iaitu sebab kita masukkan karakter yang baru. Kalau kita nak pergi ke kod tadi, kita kena pergi dekat karakter yang tadi, iaitu karakter tadi apa? Nama dia D. Tekan D, barulah keluar dia punya kod tadi. So kalau kita nak masukkan kod ni, okey. Tekan ni, so baru kita akan minta apa kod dia. Okey Okey, baik. Okey. So sekarang ni kita nak bagi dia bercakap juga. So cara yang sama kita letakkanlah tadi looks tadi think kan, kita boleh guna say juga. Say hello. Hello. Okay. So kita boleh cakap sini lah. Kenapa kamu salah pula. Kenapa kamu tak siapkan kerja sekolah? Bukankah cikgu telah beri masa yang lama? Okey. Kata jujurlah. Jujurlah dengan cikgu. Jangan menipu. Berkata jujurlah dengan cikgu, jangan menipu. Okey, baik. Kemudian macam mana kita nak hidupkan kod ni? Sama ada kita boleh letak when green click ataupun boleh guna space. So, biasa orang guna green flag. Yang mana letak dekat sini. Okey Kalau kita tekan benda hijau ni, apa yang akan berlaku? Okey, so kita kena saya nak soal kamu semua. Jadi saya tekan green hijau ni, apa yang akan berlaku dan macam mana nak selesaikan masalah itu. Okey. So sekarang ni apa masalah dia? Masalah dia ialah dia bergerak serentak. Dia bergerak serentak. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Maknanya kita nak biar D tu, orang sprite pertama habis cakap dulu, lepas tu barulah sprite yang kedua jawab balik, respon apa yang D tu bagi tahu. Macam mana kita nak buat? Macam nak buat, caranya ialah kita letak wait. Dekat mana? Wait dekat sprite yang kedua ni. Mana wait? Wait kat sini, control. Letak kat atas ni. Okay, berapa second kita nak letak? Kita letak 7 second. Kenapa 7 second? Maknanya tempoh D ni, sprite pertama ni bercakap mungkin makan masa 7 second. 7 second. Kita cuba try. Kita cuba. Okay. Sekarang ni sprite pertama dah cakap. Okay. Lepas tu okay. Okay. So macam yang sprite ni macam tak sesuai, dia bergerak ke atas. So kita nak dia bergerak dekat sini, depan ni. So berdepan ni ialah dia punya X dia 1, 2, 1.
Dan Y dia ialah negatif 81. Okay. Kita cuba. Mula-mula dia alasan. Dulu. Dia bergerak. And then dia pun jawab. Okay. Boleh tak? Boleh nampak tak? Tapi jangan risau. Di akhir kelas ni saya akan upload rakaman ni dan sekali dengan apa ni, PowerPoint yang saya dah sediakan. Serta saya nak minta kamu semua untuk masuk CS First dengan mengikut kod yang saya bagi tu. Kod yang saya bagi tu. Kod yang saya bagi tu nanti saya akan fikirkan bagaimana saya nak bagi kod tu supaya orang yang tak masuk tak kacau kod awak. Nanti saya fikirkan. Okay, baik. So, kita nak macam nak tambah objek. Kita nak tambahkan objek. Kita nak macam objek tu seolah-olah membantu dia lah. Kita nak objek tu seolah-olah membantu dia untuk dia boleh menyelesaikan tugasan dia. Okay, apakah objek yang sesuai yang kita nak letak? Okay. So, nak letak objek macam mana? Letak objek kena letak tambah sprite. Tambah sprite. Right? Okay. Apakah objek yang sesuai? Adakah Apple tak sesuai? Kita nak objek tu boleh membantu dia menyiapkan kerja dia. Okay. Ini bukan. Laptop. Okay, laptop lah. Asal laptop. Saya laptop. Saya tekan laptop. Okay. So, nanti bila dia pergi ke sini, tiba-tiba ada laptop. Okay. Okay, baik. So, kita nak laptop ni bila si D ni berada di sini, dia nak berada di mana? Contoh saya nak tiba-tiba dia berada di sini. Dia berada di sini. So, apakah kedudukan dia? Kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia ialah X dia ialah negatif 127 dan Y dia ialah negatif 88. So, kita kena masukkan kod bagi laptop ni. Kod bagi laptop ni ialah apabila green hijau diklik. So, apa yang akan berlaku ialah kita nak dia tu muncul kita nak masa bendera hijau tu kita nak masa bendera hijau ni ditekan, laptop ni belum muncul lagi. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena sembunyikan dia. Sembunyikan dia. Mana dia? Hide. Hide. Sembunyikan dia. Bila sembunyi, berapa lama tempoh dia kena sembunyi? Berapa lama? Okay. Tadi yang D ni dia bercakap 7 second. Yang sprite yang kedua pun bercakap 7 second. So nak berapa, dia nak muncul berapa second? Second yang ke-14. Second yang ke-14. So dia kena wait 14 second. Pula. Second ke? Sekejap, kita try and error dulu. Kita try and error dulu. Kalau salah nanti kita betulkan balik. So untuk yang sprite ni, scratch ni dia kena try and error. Kunci dia adalah try and error. Kalau kamu belajar tak ada error, maknanya kamu ni biasanya orang buat kod memang akan ada berlaku kesalahan. Hatta profesor saya belajar scratch ni dekat UTM Skudai. Saya belajar scratch ni dekat UTM Skudai. MDEC saya masih belajar dekat UTM Skudai dan juga saya belajar CS First ni pun dengan pakar-pakar daripada Kuala Lumpur. So memang ikut pengalaman diorang pun diorang ada banyak buat kod tu tak jadi. So untuk yang sekolah rendah ni pun macam tu jugalah, kita kena try and error je. Okay, lepas tu kita nak lepas wait 7 second, kita nak showkan dia. Showkan dia. Maknanya laptop ni muncul. Dan lepas dia muncul, okay kita try dulu 2 second. Kita tekan. Okay. Okay. Gerak.
Okey, so maknanya kat sini ialah 14. Okay, alamat masa tuan nombor 2, 3, okey. So dia bergerak. Satu, okey. Lepas dia bercakap, baru muncul laptop tu. Okey. Nampak tak? Kemudian kita nak bagi laptop ni macam berwarna-warni. Berwarna-warni. So ialah cara dia ialah change ni, change color. Baik ni. Okey ni. Sekarang ni. Kita nak dia bertukar-tukar warna ni forever. Okey. 25. Okey, kita cuba try tekan. Okey. Tunggu kejap. 14 second. Lepas tu dia tukar tak? Okey, nampak? Effect 25. Effect dia 25. Okey. So warna-warni dia kalau macam 25 kita boleh letak 10. 10 dia agak tak terlalu laju tukar warna. Kalau kita tukar kepada 5 lagi slow dia punya tukar warna. Kalau letak sini 1 lambat sikit. Kejap biru. Ungu. Macam tu. So saya letak sini 20 lah. Laju sikit dia tukar. Okey. Nampak tak? So kalau macam nak kita bila dia okey, settle. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Boleh buka mikrofon dan respon sikit. Boleh faham tak? Boleh. Boleh? Okey. Saya ulang balik Saya ulang balik. Hari ini kita telah belajar code things ataupun code say. When green flag click. Green flag click maknanya bila bendera hijau ni ditekan. Go to X. X dia berapa, Y dia berapa. Glide, wait, clear graphic. Okay, clear graphic ni maksud apa? Saya lupa nak masukkan. Clear graphic ni ialah kita nak bila ditekan je benda hijau, laptop ini dia apa ni? Dia kembali kepada warna asal. Dia kembali kepada warna asal. Kita boleh tekan kat sini. So bila dia minit yang ke-14 dia akan muncul dengan warna yang asal. Dan mana kalau macam contoh lah kita letak warna asal dia ialah biru, merah, hijau, kuning. So bila dia masa yang ke-14 saat dia akan muncul dengan warna yang pertama dahulu. Itu maksud dia. Okay. Okay. Kemudian hari ini juga kita dah belajar change color. Maknanya kita tukar warna tu. Jadi kalau macam yang kita masukkan itu adalah gambar pen. So pen tu akan bertukar warna. Kejap biru, kejap merah, kejap hijau, kejap kuning, kejap indigo. Cenah. Kita boleh hide kan. Kita boleh sembunyikan karakter tu, sprite tu. Kita boleh showkan karakter tu dengan menggunakan ni. Okay. So saya rasa untuk hari ini adalah kod yang kita dah belajar. Jangan lupa kod ni. Sebab esok kita akan tambah dengan kod yang baru. So satu hari 10 kod kita belajar. Esok 10 kod. Esok lagi 10 kod lagi. Cukup 10 hari 100 kod. Terus. Nanti boleh masuk pertandingan insyaAllah bulan 7 lah. Sebab saya terlibat dalam pertandingan tu. Okay. Sekarang ni saya nak minta kamu semua pergi ke laman web ni. Ni. Saya hantar dalam chat. Okay. Bila kamu tekan link tu, nanti dia akan minta ID dengan password. So ID dengan password tu ialah kejap. Saya rasa ramai yang baru masuk. Saya nak tengok pendaftaran dulu.
Okey, tak apa. Okey, pendaftaran. Okey, saya buat yang baru ya. Saya buat yang baru. Okey, tunggu jap Saya buat yang baru. My dashboard. Okey. Saya akan hantar guna Google Sheet. So, boleh buka. Ah, adakah unit? Oh, no, no. Okey, jap. Macam mana saya nak bagi murid Okey, pupil. Add student. Okey. Okey, semua tengok semua tengok. Saya akan tunjukkan cara dia. Dan saya dah bagi dekat chatting, kat chat link Okey. Saya buka link tu. Saya buka link tu. Dia akan keluar macam ni. Enter your username and password. Okay, so password tu saya dah generate. Contoh macam Nur Jihan binti Kadir Ibrahim. So dia punya username ialah 475. So dia akan masuk dekat sini. 475 username dia. Kemudian dia punya password dia ialah Kpot ni. Kpot ni. Okay. Kemudian tekan sign in. Okey. So bila dia dah masuk, ni dia punya dashboard dia. So dia boleh buat apa? Dia boleh tekan dekat characterization. So 0/2 ni maknanya dia belum siapkan dia punya lesson dia. So apa perlu dia buat? Dia tekan ni. Dia akan pergi. So tekan pada start. Dan awak boleh tengok dia punya video mukadimah dia. Tak tengok pun tak apa, tak kisah. Kemudian tekan pada next. Bila tekan pada next, jangan lupa tekan pada starter project. Starter project. Tekan starter project, dia akan pergi kepada Scratch ni. Got it. Okay. Kemudian awak boleh tengok video ni. Video ni dia bagi tutorial cara. Apa yang saya sampaikan itulah yang ada dalam video tu. So bila yang pertama dah siap, boleh pergi yang kedua, yang ketiga. Bila tiga-tiga ni awak dah belajar, boleh tekan pada next. Dan bila dah ni, awak boleh jawab. Dah jawab semua, boleh submit. Dah submit dan boleh pada next. Mana dah selesai lah. Dah selesai. So nanti saya akan tengok dia punya hasil dia. So apa yang awak buat tu, saya akan nampak. Saya akan lihat awak berjaya buat ataupun tidak. Jadi saya akan bagi link tu, kod dengan password dekat Google Sheet saya. Sekejap, saya buat saya punya Google Sheet kejap. SHEETS. Neo Google Sheet. Dan saya pastekan. Okey. Terbaik. 28 Mei 2021. SCRATCH. Kemudian saya tekan share. Okey, siap untuk dapatkan awak punya ID dan password. Sila klik pada Google Sheet yang saya dah bagi dekat chat. Okey. Sebelum saya akhiri untuk hari ini, insya-Allah esok kita jumpa lagi dengan kod yang baru.
So ada tak apa sebarang pertanyaan, soalan? Boleh tanya sekarang. Okay, 1. Wahidun 1, Isnani 2, Salah 1, 3, Arba'atun 4, Khamsatun 5, Sittatun 6, Sab'atun 7, Thamaniyatun 8, Tis'atun 9, Asyaratun 10. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya